Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majadha. Ya, kita berada di muka surat 378. Masya Allah. Hadis ke-685 kurungan 6. Bilakah waktu iqamah? Kita masih lagi berada dalam jilid kedua Midrajul Fawatih di Kitabus Salat, bab yang mana terdapat dua bab di dalamnya, dua fasal di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu, muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamat dilaunkan, maka janganlah kamu berdiri sehingga kamu melihat aku telah pun keluar. Maklumlah daripada hadis ini bahawa muazzin akan memerhatikan tanda dan alamat Nabi akan keluar. Kan Nabi duduk di kamrah, Nabi duduk di hujrah yang mana bersebelahan dengan masjid Nabi. Bila terdapatnya alamat atau tanda, maka dia akan iqamat. Muazzin tadi, Sayyidina Bilal akan iqamat. Tanda ialah bunyi suara ke, tirai rumah Nabi sudah bergerak ke, ataupun apa-apa sahaja tanda. Mungkin Nabi berdeham ke, ataupun tirai dah mula bergerak dah, maka Nabi mula untuk mengimami solat. Pendapat mazhab Imam Syafi'i, apabila dikatakan qad qamatis solah, baru bangun untuk solat, ini kita dah beritahu bahawa kita iqamat dahulu, barulah saf dibetulkan. Itu pun dalam situasi yang mana jemaah tak ramai. Kalau jemaah tu ramai, berpuluh-puluh, beratus-ratus orang, jemaah tu iaitu ramai, beribu-ribu orang, maka disunatkan betulkan saf dahululah, baru iqamat. Tapi kalau majma' biasa 100-200 orang, maka kita iqamat dahulu. Dan perkataan boleh juga situasi dia, kalau satu orang tadi dia rasa tempat qad qamatis solat tadi, dengan berpandukan hadis ini, baru bangun untuk solat. Bila mengatakan qad qamatis solat, sesungguhnya solat telah didirikan. Mazhab Hanafi berpendapat meluruskan salaf dahulu sebelum iqamat. Jadi di antara solat dan iqamat tidak ada fasil. Maksudnya bila iqamat, la ilaha illallah, Allahu akbar, terus takbir. Bagi kita betulkan saf, rapatkan saf, baru takbir. Itu dua-dua diambil di dalam hadis Nabi SAW. Bukan hanya apa yang dibuat oleh Hanafi itu saja sunnah, yang kita ni tak sunnah. Tak, dua-dua sunnah. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa iqamah dilakukan sebelum meluruskan saf. Iqamah dilakukan sebelum melurus. Fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu. Iza uqimatus salah fala taqumu. Bila iqamat tak didirikan lagi, bila iqamat didirikan, fala taqumu, kamu tak boleh berdiri lagi. Tarawni, sehingga kamu melihat. Apabila iqamat dilaunkan, maka jangan kamu berdiri sehingga kamu melihat aku keluar. Hadis ni muttafaq alaih. Jadi apa sebenarnya nak beritahu yang diamalkan oleh kita, oleh Syafi'i, ialah kita iqamat dahulu baru betulkan saf. Tapi oleh kerana kita dalam dakwah kita belajar dengan Hanafiyah, sebab Hanafiyah ni guru dakwah kita ialah Hanafiyah. Guru saya semua guru-guru bermazhab Hanafi. Walaupun kita tak bermazhab Hanafi, tapi kita belajar dengan guru bermazhab Zafi. Fiqh tu taklah belajar lah, tapi kita tak ikut. Kita belajar fiqh Syafi'i dan banyak lagi perkara-perkara selain daripada fiqh yang kita pelajari. Jadi kita, oleh kerana begitu juga dalam dakwah kita belajar dari Syafi'i, Hanafi. Jadi kita kebanyakannya, banyak kecenderungannya kepada Hanafi.
Masa mula-mula datang awal tahun-tahun 94, mula-mula markas dibuka 90-an, tahun akhir 90-an, masih lagi banyak ke arah Hanafiyah, amalan-amalan Hanafiyah. Bukan Hanafiyah maksudnya perkara yang telah disabitkan dalam mazhab Hanafi, doa perlahan. Tapi masih lagi sekarang tak ada amin lagi. Amin, patut kita amin kuat, tapi tak ada suasana tu, tak ada amin. Suasana kat markas pun tak ada amin. Tak ada amin yang kuat, amin bin Jahar selepas berkata waladhdallin, amin. So tak ada situasi tu. Walaupun kita dah cuba pun tak ada. Kita ghalib lagi kepada Hanafiyah, sedangkan kita telah Syafi'iyah kan. Kita di markas pun kita telah Syafi'iyah kan. Sebab kita kan mazhab Syafi'i, maka kita hidupkanlah sunnah dalam mazhab Syafi'i. Tapi tempat-tempat Hanafi kita bersama dengan mereka. Jadi maksudnya bukan apa yang diamalkan oleh Hanafi itu sunnah, yang amalkan kita ni tak sunnah. Tak, dua-dua sunnah dan dua-dua sabit. Bila kita belajar baru kita tengok kan. Bila kita tengok apabila iqamat dilaunkan, maka jangan kamu berdiri. Maksudnya iqamat dulu baru berdiri. Hadis muttafaq alaih. Jadi kita tak menafikan hadis lain, kita mentarjihkan dalam mazhab kita sebab kita ada hadis. Masya Allah. Jadi pendapat mazhab Syafi'i, apabila qad qamatis solah baru bangun untuk solat. Mazhab Hanafi berpendapat meluruskan saf dahulu sebelum iqamat. Jadi di antara solat dan iqamat tidak ada pemisah terus takbir. Dalam masalah ini terdapat ikhtilaf di kalangan ulama. Mazhab Syafi'i juga mengatakan jika majma' ramai atau masjid yang besar, maka lebih baik bangun dahulu untuk membetulkan sah sebelum iqamat. Jika tidak, maka ditakuti ketinggalan takbiratul ula. Jadi itu kita bangun. Jadi kalau ramai, okeylah kita betul safkan dulu. Kalau tak ramai, kita amalkanlah sunnah iqamat dahulu. Perkara ini tidak menjadi masalah dalam apa-apalah. Masya Allah. Okey. Hendaklah menunaikan solat dengan tenang. Dari satu lagi, kita tunai solat dengan tenang. Solat ni jangan, sebab apa kita buat melakukan dakwah ni, kita buat dakwah ataupun kita melakukan apa-apa sebenarnya untuk kita memberi tawajuh kepada solat. Bukannya nak melakukan amalan-amalan lain, kita kata cepat-cepat solat, cepat-cepat solat. Tak boleh. Solat ni benda yang perlu dijaga. Macam mana Nabi SAW jaga solat tersebut. Hendaklah menunaikan solat dengan tenang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam iza uqimatis salatu fala ta'tuha tas'auna wa'tuha tamshuna wa 'alaikumus saqinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim wa inna ahadakum iza kana ya'midu ila salati fahuwa fi salah fahadha babu khalin anil fasil sani. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamat dilaunkan, maka jangan kamu tergesa-gesa berlari kepadanya, bahkan pergilah kepadanya dengan tenang. Bila kita duduk ngamak termengah-mengah kita, apatah lagi bila Fatihah dah habis, ayat-ayat lazim dah nak habis tu, Allah termengah-mengah. Tenang, solat ni dikerjakan dengan tenang. Kita bangun lewat sikit dan tak sempat rakaat tu pun tak apa, kita tambah satu lagi. Berapakah bilangan rakaat yang kamu dapat, maka tunaikanlah ia. Tunaikanlah ia. Dan berapa rakaat yang kamu terlepas, maka sempurnakanlah ia. Sempurnakanlah dia. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dalam riwayat Imam Muslim rahmatullahi alaih disebut, kerana sesungguhnya apabila kamu menuju ke arah solat, sebenarnya kamu berada dalam solat. Bab ini tidak mempunyai fasal kedua, terus fasal ketiga. Penerangan. Menjadi persoalan di sini. Satu soalan di sini.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan di dalam ayat surah Jumaat ayat ke-9. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu mengingati Allah dan tinggallah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Hadis riwayat pula surah Al-Jumu'ah ayat 9. Apabila disuruh iza nudiya lis-shalah, perbahasan kita di sini tengok iza nudiya lis-shalah, apabila disuruh maka bersegeralah. Fas'au tu kita terjemah bersegeralah, yakni datang dengan cepat. Is'au ni maksudnya datang dengan cepat. As-sa'yu daripada perkataan sa'yu, iaitu sa'yu ni kalau makna lafzinya berlari-lari anak. Kita lari macam jogging tu, cepat sikit, lari macam jogging. Itu masa as'au, masa fas'au, is'au lah. Is'au. As-sa'yu daripada perkataan as-sa'yu, dia masdari di situ. As-sa'yu iaitu maksudnya berlari-lari anak. Sedangkan dalam hadis menyatakan sebaliknya, kamu kena tenang, relax. Jadi seolah-olah terdapatnya percanggahan di antara Quran dan hadis, firman Allah dan sabdaan Nabi. Jawabnya, jadi ulama jawabnya kan, dalam kaedah jawab ulama telah memberi 3 cara, iaitu jawab dengan apa? Satu ialah dengan tatbik, macam mana kita nak kumpulkan, kita nak sinambungkan kan benda tu supaya tidak berlaku percanggahan. Kita tatbikkan, ataupun kalau tak boleh kita rajih dan marjuhkan, ataupun kita nasih dan mansuhkan. Itu kaedah yang dipilih oleh ulama di dalam sesuatu perkara, iaitu bila Quran dengan hadis terdapat sedikit percanggahan dari sudut lafaz, bukan dari sudut makna. Okey. Jadi jika jawabnya as-sa'yu di sini memberi makna membuat persiapan, bukan tergegas-gegas. Iza nudiya lis-shalah, bila diberi azan, bila dipanggil untuk solat, bersiap sedialah, bukan bersegera. Bersegera maksudnya bersiap-siap segera, bersiap sedia. Jadi dah azan pun tak mandi lagi, memang kena berlari-lari lah ke masjid untuk nak dapatkan sembahyang tadi atau dapat rakaat tadi. Jadi kita dah sedia awal dah membuat persiapan. Maksud as-sa'yu ni bukan tergegas-gegas, tetapi membuat persiapan, yakni perlu datang awal ke masjid ila zikrillah. Maksud untuk mendengar zikir, yakni zikir di sini khutbah. Janganlah mari khutbah dah habis dah. Tak boleh. Ataupun masa khutbah duduk makan kat kedai, itu haram semuanya. Tuan-tuan yang mulia, apabila azan pertama sudah dilakukan pada hari Jumaat, semua pekerjaan-pekerjaan kena ditinggalkan dan tak boleh buat pekerjaan lain. Tak boleh tu. Sebab tu saya dah usahakan supaya sepatutnya di Seri Petaling dulu, sepatutnya imam-imam tadi kena tutupkan kedai dulu. Jadi ahli masjid, jawatan kuasa masjid kena jaga betul-betul. Bila azan pertama, semua aktiviti perniagaan. Biasanya kan masjid yang ada sembahyang Jumaat ni ada orang masih niaga lagi. So haram niaga masa tu. Haram berniaga masa selepas azan pertama. Ada pergi makan lagi, sebab nak tunggu dah azan pertama. Kita tak lama. Kalau di masjid India azan pertama nak sampai azan khutbah tu lama. Jadi lama juga dah, dalam 10 minit. Lepas azan pertama tu semua perbuatan mesti ditinggalkan dah. Tak boleh buat dah. Dan kita buat perbuatan tu dah haram dah. Sebab dah azan tu dah panggil untuk sembahyang Jumaat dah. Tuan-tuan kena jaga ya. Untuk kaum lelaki ni kena jaga. Dah sampai tu, sampai lewat lain lah. Dia sampai tu, jangan makan lagi dah. Tinggalkan semua makan. Makan selepas Jumaat.
Kalau nak makan sebelum Jumaat, datang awal sebelum azan pertama. Jadi fas'au ila zikrillah, maksud di sini bersiap sedialah untuk mendengar khutbah. Mendengar khutbah. Jadi ayat di atas bermaksud Allah Ta'ala memerintahkan supaya membuat persiapan awal untuk mendengar khutbah. Ataupun mungkin ayat tersebut bermaksud sebelum iqamat perlu bersegera untuk solat. Tetapi setelah iqamat tidak dibenar lagi tergegas-gegas menuju ke tempat solat. Jika tidak, maka akan termengah-mengah dan akan menyebabkan tidak khusyuk. Termengah-mengah sampai nak angkat takbir tak boleh. Dah berlari ni, nak kejar rakaat ni. Lepas lari-lari tu, orang nak qamat, Allahu Akbar. Macam dah biasa ustaz ni buat ni. Macam dah biasa kot lari tu. Jangan kita macam tu. Jangan mesti begitu. Okey. Tidak semua, tetapi selepas iqamat tidak dibenarkan untuk bergegas menuju ke tempat solat. Jika tidak, maka akan termengah-mengah, akan menyebabkan tidak khusyuk dalam solat. Mengikut mazhab Syafi'i, apabila mendapati imam rukuk pada rakaat kedua, maka solat Jumaat perlu niat kedua solat Jumaat, maka perlu niat Jumaat dan sempurnakan 4 rakaat. Jadi niat Jumaat tapi kena sempurna 4 rakaat lah. Dan apabila mendapati rukuk pada rakaat kedua solat Jumaat, maka perlu niat Jumaat dan sempurnakan solat 4 rakaat. Mazhab Hanafi, Fatihah ditanggung oleh imam. Makmum tidak perlu membacanya, tetapi dalam rakaat kedua, dalam 2 rakaat pertama, Fatihah adalah wajib di sisi mereka. Jika meninggalkannya perlu sujud sahwi. Rakaat ketiga dan keempat tidak wajib. Jadi imam tidak boleh menanggung Fatihah makmum yang masbuk dalam pada rakaat kedua, kerana yang sunat tidak boleh menanggung yang wajib. Imam sedang membaca Fatihah sunat. Begini. Jadi bila kita sempat rakaat pertama tadi kan, jadi kita sempat jika mendapati rukuk pada rakaat kedua solat Jumaat, maka perlu niat Jumaat dan sempurnakan 4 rakaat. Kena sempurna 4 rakaat juga. Ada pendapat menyempurnakan 4 rakaat. Ada kata dah dapat rakaat tu 1 rakaat lah. Rakaat kedua masih lagi menyempurnakan 2 rakaat. Boleh lagi 2 rakaat. Atau pendapat mengatakan yang ni, kalaunya dah cuma dapat takbir saja, lepas tu masuk berjumaat, maka di situ perlu 4 rakaat. Itu ada sedikit ikhtilaf lah. Begini, solat tahiyatul masjid. Solat tahiyatul masjid adalah solat tahiyatul masjid lah. Tak boleh lah surau bukan masjid. Bila surau bukan masjid, maka dia tidak boleh meniat untuk sembahyang solat tahiyatul masjid. Okey, begini. Biasanya kita datang. Bila kita datang, iaitu sebenarnya ada bab solat Jumaat tu. Tak apalah, kita dah bancangkan sini, kita bahaslah sikit. Dia ada khusus bab solat Jumaat. Okey, kita datang, masa tu imam duduk khutbah. Okey, bila imam duduk khutbah, kita masuk dalam masjid. Adakah kita nak sembahyang sunat tahiyatul masjid atau kita sembahyang sunat sebelum Jumaat, sembahyang qabliyah? Okey, bila satu orang tadi dia masuk ke masjid, maka tertanggung ke atasnya solat tahiyatul masjid. Jadi tempat solat tahiyatul masjid tadi dia gantikan dengan solat sunat sebelum zuhur. Maknanya dia boleh tunai solat tahiyatul masjid, dia boleh tunai solat sebelum zuhur. Lagi mazhab Imam Syafi'i ni, mazhab Hanafi tak boleh. Masa tu imam khutbah tak boleh baca, tak boleh sembahyang sunat, duduk saja tunggu imam khutbah. Dalam mazhab Imam Syafi'i boleh.
boleh masa imam duduk khutbah, kita boleh sembahyang sunat. Sebab kita masuk dalam masjid, maka tertanggung ke atas kita solat tahiyatul masjid. Di tempat solat tahiyatul masjid tadi, kita boleh ganti solat qabliyah Jumaat. Sebab solat kuliah Jumaat tu mengambil tempat di atas solat tahiyatul masjid. Maksudnya solat tahiyatul masjid tadi, solat Jumaat tadi, solat sunat Jumaat tadi, qabliyah tu boleh dibuat kerana dia telah mengambil tempat pada solat pada tahiyatul masjid. Jadi sebenarnya tempat tahiyatul masjid, tapi tak apalah, dia ganti seumpamanya 2 rakaat, iaitu qabliyah. Sebab dia masuk ke masjid, dia telah menanggung solat tahiyatul masjid. Atas dasar tu, dia boleh sembahyang sunat qabliyah zuhur. Dia tak sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sebab tempat tahiyatul masjid itu digantikan dengan solat sunat sebelum zuhur. Tetapi bila dia duduk luar masjid, maka dia tidak perlu sembahyang sunat lagi, sunat qabliyah, dan dia kena dengar khutbah. Pada sebab masa tu khutbah itu adalah rukun Jumaat. So dia kena dengar khutbah. Ya, kena tambah 3 rakaat lagi lah, jadi 4 lah. Begitu itu maksudnya. Tambah 3 lagi lah, jadi 4. Okey. Jadi kalau di surau tak ada tahiyatul masjid lah. Di surau tahiyatul masjid. Jadi bila imam sedang berkhutbah, maka khutbah kan, kita kan di Malaysia ada surau Jumaat. Dia tidak status masjid, tapi dia status surau. Oleh kerana dia, jadi surau walaupun dia boleh Jumaat, dia bukan status masjid, maka dia tidak boleh tunai solat tahiyatul masjid di surau. Dan semasa imam berkhutbah, maka dia tidak boleh sembahyang sunat. Sunat apa? Sunat qabliyah. Sebab sunat qabliyah tu digantikan tempat tahiyatul masjid, maka dia tak boleh sunat qabliyah di surau setelah khutbah. Datanglah awal. Kenapa nak datang lewatnya? Tapi dah datang lewat, adalah masailnya. Okey, begitu. Jadi tengok, dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kita faham saja je. Maknanya kita tak amal pun kita faham. Okey, mazhab Imam Abu Hanifah ni, kalau sembahyang tu, dia sembahyang 4 ke 3. Fatihah dia bukan fardu kan? Fatihah dia bukan rukun kan? Dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Abu Hanifah, Fatihah dia bukan rukun. Fatihah dia wajib. Tetapi hanya 2 rakaat pertama sahaja wajib. 2 rakaat kedua, sama ada rakaat ketiga maupun rakaat keempat dan ketiga, Fatihahnya sunat. Boleh faham? Fatihah dia sunat. Okey. Imam dalam mazhab Hanafi, imam menanggung bacaan Fatihah, imam menanggung bacaan Fatihah makmum. Makmum tu ditanggung oleh imam. Jika makmum tadi muafiq dengan imam. Jika makmum tadi dia datang lewat, dia datang di rakaat ketiga atau di rakaat kedua. Bila dia datang rakaat kedua, maka Fatihah imam tadi masih lagi wajib dalam mazhab Hanafi. Bila sembahyang jahri lah ni, sembahyang sirri lah, sembahyang perlahan kan. Jadi sembahyang perlahan ke sembahyang kuat ke tak kisahlah. Maka Fatihah imam tadi adalah sunat. Fatihah imam di rakaat kedua tu wajib. Tapi kalau Fatihah imam di rakaat ketiga adalah sunat. Maka datanglah si makmum yang masbuk ini, masuk di rakaat ketiga tu, imam pun lepas duduk rakaat kedua naik rakaat ketiga, dia pun ikut imam di rakaat ketiga. Maka imam tu bacaan Fatihahnya ialah sunat dah, sebab di rakaat ketiga. Sebab tu kita tengok Imam Hanafi, kalau kita pergi sembahyang tempat majlis Hanafi, rakaat ketiga keempat ni terlalu cepat. Sebab
Kadang-kadang tak baca Fatihah pun ni orang. Sebab dia tak wajib, dia sunat. Dia tak baca Fatihah pun. Sebab tu kalau kita semayang kan, semayang Masjid Hanafi kan, rakaat ketiga tu, kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dia dah rokok dah. Dia dah rokok dah. Maka kalau kita tak rokok, kawan sebelah yang Hanafi tu, dia kuihkan tangan kita. Pasal kita tak rokok lagi. Dia duduk tengah rokok. Kita duduk nak surah Fatihah. Kita senafas. Alhamdulillah. Kawan tu Allah Akbar rokok. Dia rakaat ketiga. Sebab dia rakaat ketiga sunat. Dia tak wajib. Kita 4 rakaat tu fardu. Wajib tu fardu lah. 4 rakaat tu fardu. Wajib kena baca. Tak boleh. Dia 2 rakaat akhir tak baca. Jadi dia dah rokok tu. Kita tu. Sebab tu kalau saya semayang dengan Masjid Hanafi, kalau kita di markas ni, dia dah selalu didatangi tetamu dalam mazhab-mazhab lain, dia raikan lah. Tapi kalau masjid kampung-kampung ni, dia tak pernah datang orang Syafi'i. Dia tak rai. Dia semayang cepat. Dekat ketiga tu, Allahu Akbar. Allah, tak payahlah tanya apa hukumnya. Tuan-tuan tu dengarlah pemerintah sebagaimana pemerintah telah bagi tahu. Pemerintah bagi tahu, buatlah macam mana, tak payahlah kita nak tanya. Kau fatwa. Jadi dia dah keluarkan fatwa. Jadi oleh kerana sebab penyakit ini dah dikeluarkan fatwanya, so ikutlah pemerintah. Kalau tuan nak sembahyang juga, sembahyang Jumaat, mari sembahyang Seri Petalik. Kita 2,000 orang boleh muat. Kalau masjid-masjid lain kan dia hanya bilangan-bilangan tertentu dan sekadar besar mana masjid. So yang tak cukup, tak payahlah sembahyang Jumaat. Sembahyanglah Zuhur, apa salahnya? Sebab itu dah difatwakan oleh masyarakat, oleh mufti, dan mufti-mufti dalam negeri telah fatwakan. Kita ikut sajalah. Apa hukumnya pula? Tuan-tuan ni, apa yang dikeluarkan oleh fatwa, kita ikut. Jangan payah pun. Kalau kita nak takwa sangat, mari datang Masjid Seri Petaling, mari sembahyang. InsyaAllah kita sampai 2,000 boleh. Jadi orang tak faham, kita tak rokok kan. Itu bab sembahyang Jumaat tu, sembahyang belakang Bangladesh pula, macam-macam cerita. Kita panjang pula membahas tentang masail. Okey, tak apa, jangan sekali. Boleh faham tuan-tuan? Jadi dia tengah rokok tu, dia punya siku, dia duduk siku kita. Kita duduk diri, dia duduk siku kita. Dia suruh rokok. Sebab kalau dia tak rokok dengan imam, dia tak sah sembahyang dia. Kita tak apa 3 rukun yang panjang dengan imam, masih lagi mengikut imam. Itu bab belajar imam, makmum dengan imam lah. Makmum dengan imam. Okey. Kita pergi dulu. Mengikut mazhab Hanafi, Fatihah ditanggung oleh imam. Jadi Fatihah dia ditanggung oleh imam. So kita faham masalah ni je. Yang kita faham masalah banyak-banyak, tuan-tuan jangan tanya lagi ya. Kita faham masalah yang saya nak terangkan di sini sikit-sikit. Kadang-kadang kan kita dalam jemaah, kita kena faham pula benda ni sebab kita di sana. Kita kena habis Fatihah lah. Tak boleh lah. Kita tak boleh ikut mereka. Sebab Fatihah kita wajib. Kita kena habis Fatihah lah. Jadi kita pandai-pandai lah. Fatihah kita janganlah duk baca khalid sangat. Baca cepat, laju sikit. Begitu. Kita kena habiskan Fatihah kita. Sebab kita wajib. Kita tak boleh ikut dia. Sebab kita tak sah sembahyang. Jadi kita dah tahu dah macam tu. Imam, get ready lah. Fatihah tu laju lah sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia akan berdua. Dia akan nasta'in. Laju lah sikit Fatihah tu. Begitu. Okey. Jadi kita faham masalah. Jika meninggalkan perlu sujud sawi. Jadi dia ni, kalau imam masuk rakaat ketiga. Okey. Imam duduk rakaat ketiga. Dan ni Hanafi. Makmum duduk rakaat pertama. So imam dia sembahyang, dia sebenarnya baca Fatihah sunat. Dan orang sunat dia tak boleh tanggung orang wajib. Walaupun al-imamu dhaminun, imam tu bertanggungjawab kepada makmum tentang Fatihahnya, tetapi jika makmum tu masbuk di rakaat ketiga ataupun dia masuk rakaat kedua tu imam boleh tanggung lagi rakaat pertama dia. Faham tak? Misalnya itu imam rakaat kedua, tu imam sunat Fatihah dia wajib dan makmum masuk rakaat pertama. Ni Hanafi punya masail lah. Jadi kita ni nak faham Hanafi tak apa, sikit-sikit kita kena faham lah.
Jadi begitu. Jadi imam dengan Cina je. Imam dengan Cina pun. Jadi Hanafi. Jadi imam rakaat kedua, Fatihah dia masih wajib. Makmur masuk rakaat pertama, Fatihah dia ditanggung oleh imam lagi. Sebab sama-sama wajib. Imam naik rakaat ketiga, makmum duduk rakaat kedua. Maka makmum bagi dia wajib Fatihah. Dia wajib sebab dia masih rakaat kedua. Fatihah dia wajib. Imam naik Fatihah ketiga. Imam naik rakaat ketiga, maka Fatihah dia sunat dah bagi imam mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi pada masa tu imam sunat, makmum wajib. Maka sunat bagi Imam Hanifah tidak boleh menanggung yang wajib. Bagi kita boleh berimamkan orang mutanafil, orang-orang muftarih boleh berimam dengan orang mutanafil. Orang sembahyang sunat, kita sembahyang sunat, kita boleh berimam dengan fardu. Kita tak jadi masalah. Hanafi syarat dia yang menjadi imam tu sama ada dia lebih besar ataupun dia setaraf. Setaraf tentang fardunya. Tapi kita tak boleh ikut yang fardu, tak boleh ikut yang sunat. Yang sunat boleh ikut yang fardu. Begitu dia. Kita dua-dua boleh. Yang fardu boleh ikut yang fardu, yang fardu boleh ikut yang sunat. Jadi tu imam rakaat kedua, tu imam rakaat ketiga, Fatihahnya sunat, dan makmur rakaat kedua, Fatihahnya wajib. Maka imam tidak lagi boleh menanggung Fatihah makmur. Walaupun al-imamu dhaminun, dalam mazhab Imam Hanifah dia tak tanggung lagi. Maka dalam rakaat kedua, makmur perlu baca Fatihah. Makmur perlu baca Fatihah. Dan kalau dia tak baca Fatihah, maka dia meninggalkan yang wajib, maka dia kena sujud sahwi. Ini dalam mazhab Hanafi lah. Begitu saya kadang-kadang sebut sikit aja. Kita nak tahu juga tentang mazhab yang lain. Jadi imam tidak boleh menanggung Fatihah makmum yang masbut datang pada rakaat kedua. Kerana yang sunat tidak boleh menanggung yang wajib. Imam sedang membaca Fatihah sunat. Al-imamu dhaminun, mengikut mazhab Syafi'i, hanya menanggung Fatihah makmum yang masbuk saja. Pada rakaat yang dia masbuk lah. Kalau dia masuk rakaat kedua, masa tu dia masbuk, rakaat tu ditanggung oleh imam Fatihahnya. Tapi rakaat seterusnya, dia dah muafiq dah, dia dah berserta imam dah. Walaupun dia terlewat serakaat atau dua rakaat, tapi dia berserta dengan daripada awal lagi. Maka imam tidak lagi menanggung Fatihah makmur, dan makmur kena baca Fatihah dalam mazhab Syafi'i. Boleh faham? Panjang pula hadis ni. Okey, fasal ketiga. Dia tak ada fasal kedua, iaitu fasal ketiga. Berubah daripada tempat yang terkesan-kesan syaitan. Berubah daripada tempat yang mana terdapat kesan syaitan. An Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu, hadis yang ke-687-8. Tajuknya fasal ketiga, tajuknya berubah daripada tempat yang terkesan, yang terdapat kesan syaitan. Wa an Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lailatan bi tariqil Makkah wa wakkala Bilalan an yuqidhuhum lis-salah فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ قوم فقد فزعوا فعمرهم رسول صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي وقال إن هذا واد به الشيطان فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي ثم أمرهم رسول صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا وأمر بلالا أن ينادي للصلاة أو يقيم فصلى رسول صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف فقد رأى من فعزمهم فقال يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدهم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليهم فليصليها كما كان يصليها في وقتها
ثم التفت رسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق فقال إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه ثم لم يزل ثم لم يهدئه كما يؤدئ الصبي حتى نام. Okay. Sayyidina Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah rehat di sebatang lorong Mekah. Ni riwayat dia agak berbeza. Macamnya Lailatul Ta'rij juga, Nabi berehat di tengah malam lah, di akhir perjalanan. Cuma dalam bentuk rawi yang lain, dalam pada lafaz yang berbeza dengan lafaz sebelumnya. Okey. Jadi Makkah, lorong Mekah, dan memberi tanggungjawab kepada Sayyidina Bilal untuk mengejutkan jemaah yang lain untuk solat. Sayyidina Bilal telah tertidur dan sahabat-sahabat yang lain juga tertidur sehingga matahari terbit. Para jemaah terjaga dan merasa bimbang. Rasulullah SAW telah memerintahkan mereka untuk menaiki kenderaan dan keluar daripada lembah tersebut. Baginda bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya lembah ini merupakan lembah yang terdapat padanya kesan-kesan syaitan. Maka para sahabat menaiki kenderaan mereka sehingga mereka keluar daripada lembah tersebut. Selepas itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk singgah di satu tempat dan mengambil wudhu. Baginda juga telah memerintahkan Sayyidina Bilal untuk melaungkan azan dan melaungkan iqamat. Kemudian Rasulullah SAW telah mengimami mereka. Setelah selesai daripada solat, Baginda berpaling dan melihat kebimbangan para sahabat. Lalu Baginda SAW bersabda, wahai sahabatku, sesungguhnya Allah telah memegang roh-roh kita. Kalaulah dia kehendaki untuk mengembalikannya, maka pasti dia akan mengembalikannya selain daripada waktu ini. Apabila salah seorang daripada kamu tertidur atau terlupa sehingga terlepas daripadanya solat, kemudian dia terjaga dan teringat, maka hendaklah dia menunaikannya sebagaimana dia menunaikannya di dalam waktunya. Kemudian Baginda berpaling ke arah Sayyidina Abu Bakar dan bersabda, sesungguhnya syaitan telah pergi kepada Sayyidina Bilal sewaktu beliau menunaikan salat, lalu syaitan membaringkannya dan terus menguliknya seperti seorang ibu mengulik anaknya, mendodoi. Anak nak tidur. Saya kan suara tak sedap bila anak menangis zaman muda-muda dulu. Saya selalu tahlil. Saya kata la ilaha illallah sambil mengantuk doa ayung buai tu. La ilaha illallah. Mak mertua kata lah suara tak sedap langsung. Budak tu menangis, bukan tidur, menangis pula. Khair, tak apa. Maklumlah di sini bahawa tugas muazzin juga untuk mengejutkan orang tidur. Tugas muazzin ni dia kena kejut orang tidur. Dalam hadis ini, Nabi dan para sahabat meninggalkan tempat itu kerana ketika itu waktu tahrim dan solat qada tidak boleh dilakukan pada waktu tahrim. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi, telah kita jelaskan. Pengajaran daripada hadis ini ialah untuk meninggalkan sesuatu perbuatan yang buruk dan membersihkan jiwa, maka hendaklah meninggalkan tempat dan rakan yang mereka terjebak dengan perbuatan buruk tadi, macam dadah dan sebagainya yang saya misalkan tadi. Bersamanya dengan ini, barulah pengislahan dapat memberi kesan yang terbaik dan sempurna kepada mereka itu. Au yuqima. Pendapat mazhab Hanafi dalam makna hadis itu, solat qada disunatkan juga azan dan iqamat. Au di dalam hadis ini bermakna waw dan. Mazhab Hanafi sependapat dengan mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Dalam riwayat Imam Abu Daud ada dinyatakan dengan jelas bahawa Nabi menghukumkan azan atau iqamat. Cuma mazhab Syafi'i mentarjihkan riwayat ini. Riwayat ini ditarjihkan oleh kita.
Roh akan keluar daripada jasad ketika tidur. Masa kita tidur tu roh keluar, duduk luar. Nasib baik Allah masukkan balik. Apabila bangun, maka roh akan kembali semula. Sama seperti kematian, keluarnya roh daripada jasad. Nabi bersabda, An-naum akhul maut. Sesungguhnya, syu'bul iman yang mafhumnya, jika Allah kehendaki, Allah akan mengembalikan roh mereka sebelum matahari terbit. Tetapi Allah ingin menyatakan hukum syariat bahawa sesiapa yang terluput solat, sama ada terlupa atau tertidur, maka wajib mengqadanya. Daripada pihak Nabi sendiri, baginda telah membuat persiapan untuk bangun solat subuh pada waktunya dengan memesan kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Ngantuk tidur je. Baginda telah membuat persiapan untuk bangun solat dan pada waktu yang dengan memesan kepada Sayyidina Bilal. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkehendakkan untuk mengembalikan roh mereka. Daripada hadis ini juga diketahui bahawa jika menunaikan solat qada pada waktu solat jihri, maka perlu dibaca jihri. Pada waktu sirri, maka perlu baca sirri. Jadi kalau kita semayang asar zuhur, kita baca perlahan lah. Kalau kita semayang qada zuhur dan kita nak berjemaah, yang sama-sama qada tu kita nak berjemaah, so kita semayang maghrib, kuatlah. Semayang isyak, kuatlah. Semayang subuh, kuatlah. Kisah ini diceritakan oleh Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar sebelum kedatangan Sayyidina Bilal. Bilal tak datang lagi, masa tu Nabi beritahu kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Bilal kepada mereka, kedatangan Sayyidina Bilal kepada mereka. Jadi di sini Nabi telah memberi khabar yang tersembunyi, iaitu khabar gaib. Selepas itu baru dipanggil Sayyidina Bilal, dan Bilal telah membenarkan sabdaan Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar tersebut. Sayyidina Abu Bakar telah bersaksi bahawa Nabi adalah Rasul. Ini adalah mukjizat baginda. Hadis terakhir di dalam bab Kitabus Salat, bab yang terdapat dua fasal. Hadis yang ke-688 _8. Muazzin bertanggungjawab terhadap solat dan puasa orang Islam. Wa an Abi Hurairah wa an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam khaslatani mu'allaqatani fi a'naqil muazzinina lil muslim wa siyamuhum wa salatuhum, rawahu Ibnu Majah. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua perkara yang tergantung di leher-leher para muazzin bagi orang Islam ialah puasa dan solat mereka. Melalui azan, orang Islam akan mengetahui waktu solat dan juga waktu berbuka puasa ataupun waktu imsak, iaitu tak boleh makan lagi selepas azan subuh. Babul masajid wa mawadhi'is salah. Bab masjid dan tempat-tempat solat. Ni bab baru dah deh. Bab seterusnya bab baru. Okey. Masajid ialah perkataan jamak atau plural kepada masjid. Masjid itu ialah ism zaraf, maksudnya tempat sujud atau waktu untuk sujud. Ismi zaraf atau ismi zaraf. Zaraf ada dua, zarfil zaman, zarfil makan. Tapi sebenarnya kalau ikut kaedah, kalau sajada yasjudu, kalau dalam ism zaraf, dia akan menjadi fathah masjid. Kalau kaedahnya, kalau sajada yasjudu, isim zaraf maf'alun wazan dia, bukan maf'ilun. Maf'alun wazan dia. Kalau sajada yasjudu, fataha yaftahu, ba fataha yaftahu, ataupun ba sami'a yasma'u, fataha yaftahu, sajada yasjudu, maka wazan dia maf'alun. Wazan isim zaraf itu maf'alun. Kalau daraba yadribu, madribun lah, pemukul, tempat untuk kayu, untuk madribun, tempat pukul, gendang dan sebagainya. Okey. Jadi masjid ini tempat masjud, sepatutnya masjid.
Tetapi dia disebut masjid. Kenapa disebut masjid? Tak sebut masjid. Kalau ikut kaedah kena sebut masjid. Tak, ini adalah orang Arab kadang-kadang dia panggil khilafi kaedah. Benda ni dia orang Arab ni dia panggil simak. Samak. Simak ni maksudnya kita dengar daripada orang Arab cakap macam tu. Walaupun kadang-kadang tak ikut kaedah. Kadang-kadang kaedah tadi tak perlu ikut, bukan isim fa'il, isim zaraf. Maf'alun maksudnya. Maf'alun, maf'alani, mafailu. Wazn isim zaraf. Maf'alun, maf'alani, mafailu. Maf'alun wahid, maf'alani, maf'alun, maf'alani, tasniyah mafailu. Mafailu adalah jamak dalam isim zaraf. Bukan isim fa'il. Isim fa'il fa'ilun. Tapi untuk ba abwab, kalau ba abwab lebih daripada 4, ba abwab daripada ba huruf asli dia 4, maka dia tak boleh lagi dengan fa'ilun. Wazan dia maf'il, muf'ilun. Wazan dia muf'ilun. Pula muf'ilun dia macam-macam lah. Dia kena ngaji surah lah. Surah ni satu perkataan daraba boleh menghasilkan 270,000 perkataannya. Daraba ada 14 sirah dan ada 43 bab dan ada 65 bahas dan ada 7 jenis. Jadi 14 kali 65 kali 43 kali 7, maka kita akan dapatinya 273 perkataan daripada daraba sahaja. Dia ada balancing dia lah. Itu belajar dalam surah lah. Darab nasara yansuru nasran fa huwa nasirun, nusira yansuru nasran fa huwa zaka mansurun, ma nasara ma nusira, lam yansir lam yunsar, la yansiru la yunsaru, la yansuranna la yunsaranna, la yansuran la yunsara, insuran litunsar, unsuran litunsaran, yansuran yansur, unsuranna litunsaranna, la yansuranna la yunsaranna, unsuran litunsaran, la yansuran la tansur la tansur la tunsar, la tansuranna la tunsaranna, la tansuranna la tunsaranna, la yansuranna la tansur la tunsar, la tansur la yunsar. Mansurun mansurani manasiru manasiru, minsurun minsuratun minsuratani manasiru manasiru. Macam-macam lah saraf ni, kena hafal macam tu. Okey, bulat mati mata semua. Okey, tak apa. Dalam syariat, masjid dikatakan sebagai tempat yang diwakafkan khusus untuk ibadat. Orang yang berhaid, sama ada berjunub dan berhadas besar, dilarang memasuki masjid. Sayyidina Abu Zal Al-Ghifari berkata radhiyallahu anhu kepada anaknya, "Wahai anak-anakku yang mulia, sepatutnya kamu menjadikan masjid sebagai rumah kamu, kerana aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masjidu baitu kulli taqiyyin, rawahu Baihaqi fi Syu'abil Iman." Yani masjid itu ialah rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Jadi kita biar hati kita berpaut ke masjid, sebab masjid tu rumah bagi setiap orang yang bertakwa. Kalau orang yang berpaut hati kat masjid tu, maksudnya orang tu orang-orang yang bertakwa. Bukan bermaksud menjadikan masjid tu sebagai tempat tidur, tetapi menjadikannya sebagai tempat beribadat. Allah akan menjadikan masjid sebagai tunggangannya untuk melintasi titian sirat di akhirat kelak. Betul, orang perempuan tanya tu, kami jangan ke masjid. Tak apa, suruh tok lelaki pergi masjid. Boleh tumpang dengan tok lelaki sama-sama. Dengan suami tu, suruh suami tu jangan tinggal masjid, pergi masjid selalu. Barulah si perempuan tadi, si ibu tadi bolehlah tumpang si suaminya. Kalau tak pergi, ibu-ibu kena tumpang kita punya ketua darjah lah, ataupun naik ketua darjah kita. Okey, saja je kurang. Sayyidina Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, masjid ialah satu tempat yang seorang itu boleh menyelamatkan dirinya daripada syaitan. Masjid adalah satu benteng yang sangat utuh untuk melindungi seorang itu daripada godaan syaitan. Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu berkata, masjid adalah rumah-rumah Allah di muka bumi. Barang siapa yang datang kepadanya, maka dia telah mendapat hak untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mereka yang datang ke masjid, Allah akan memuliakannya
dan memberikannya penghormatan kepadanya. Perkataan mawadi'us salah, tadi babul masajid ni mawadi'is salah ataupun mawadi' itu sebab dia mudhaf ilaih kepada bab dan dia ataf pada masjid. Apa pula mudhaf, apa pula ataf? Dia tak baca mawadi', dia baca mawadi', dia tak baca mawadi'u. Tapi saya tulis sini mawadi'is salah lah. Mawadi'us salah pula, tak baca mawadi'us. Itu dia bila dibaca secara kosong. Okey, secara tanpa ada jumlah di situ atau tanpa ada i'rab, kita baca dengan perkataan asal dia. Okey, perkataan mawadi'us salah diberi makna umum, iaitu adalah satu nikmat bagi Allah yang khusus kepada umat ini, kerana di mana-mana sahaja umat ini boleh menunaikan solat. Allah Ta'ala ju'ilatil ardul masajid, Allah jadikan bumi ini ju'ilatil ardu masajid. Allah Ta'ala telah jadikan bumi, di atas muka bumi ini masjid bagi kita. Orang-orang dulu, orang Yahudi, dia tak boleh sembahyang selain daripada tempat ibadatnya. Orang Nasara tak boleh sembahyang selain daripada tempat ibadatnya. Tapi orang Islam semua boleh sembahyang mana-mana. Kalau tak ada masjid, kita boleh sembahyang kat luar, dan seluar itu adalah masjid. Ajib, ini keistimewaan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi kepada umat ini. Pada kita pergi jemaah kan, kita pergi luar-luar negara, tempat yang tak ada masjid, so kita sembahyang di tempat-tempat yang rata. Kita sembahyang, kita orang pernah sembahyang padang pasir, lintas padang pasir 70 kilo lintas padang pasir. Masya Allah, sembahyang tengah padang pasir, tidur tengah padang pasir, berjemaah. Semua tempat suci, tempat boleh dijadikan masjid. Begitu. Jadi, kerana di mana-mana sahaja umat ini boleh menunaikan solat, akan tetapi umat yang terdahulu, mereka hanya dibenarkan beribadat di tempat-tempat ibadat mereka sahaja. Cuma tempat yang ingin ditunaikan solat itu mestilah suci dan tidak ada benda-benda yang kotor atau tabiat kita tidak menyukainya. Jadi kadang-kadang tempat benda yang kita tak suka, tak boleh lah, walaupun dia tak kotor, walaupun dia tak najis. Sangat penting menjaga adab dan memuliakan masjid. Jadi masjid ni kita perlu jaga dia, kita perlu bersihkan dia. Masya Allah, kita perlu menjaganya. Maknanya seorang wanita yang sentiasa menyapu masjid, dia meninggal, maka meninggal dengan sebab dia berkhidmat kepada masjid. Semoga Allah SWT jadikan kita untuk berkhidmat kepada rumah-rumah Allah SWT. Masjid kita tentukan, carilah tuan-tuan, cari satu masa atau satu tempat orang tak tahu, biar tuan khidmat, basuh tandas masjid. Ada orang Masya Allah, ada mereka-mereka yang mana Masya Allah, ada orang yang sifat dia bagus. Dia pergi mana-mana, dia dah bawa dalam kereta dia. Dia bawa dalam kereta dia, kakak ipar saya, dia seronok. Dia bawa dalam kereta dia, dan bawa kereta dia apa dia? Dia bawa ni pencuci tandas, dia bawa berus tandas. Kadang-kadang dia pergi tempat mana-mana R&R tu dicucikan. Dicuci, buat operasi cuci. Masya Allah, jangan orang buat macam tu, berkhidmat macam tu. Mana kita tahu dengan khidmat kita yang sedikit ini, Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan kita daripada azabnya. Allah suka dengan khidmat kita. Allah suka dengan khidmat yang kita telah buat kepada rumah-rumah Allah. Maka ya Allah suka. Jadi tangan kita tu ringankan tangan kita kan. Tangan kita ringan. Kalau kita pergi makan basuh kan, kita pergi makan R&R, kadang-kadang sinking tu dah dekat dah, semua orang pakai basuh tangan, air dah penuh dah. Alah, angkat sikit tangan tu, masukkan tangan kat sinking tu, buang semua sampah sarap tu, kebuk sikit, sinking tu jalan laju, pahala besar. Jadi kita ni biar mencemar duli sikit.
mencemar duli sikit. Biar kita buat, jangan kita arah orang. Kita buat sendiri kan. Kadang-kadang kita pergi tempat R&R, sing tu kan penuh lah, bersampah lah. Jadi orang pakai basuh tangan tu, jijik apa basuh tangan tu. Orang lelaki sana bawa glove tu, pakai tarik, basuh, cuci kan. Masya Allah, barakallah fi. Ringankan tangan insya-Allah. Tengok sampah, angkat. Kebersihan, nazafah nisful iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi perlu kita jaga, perlu kita perhatikan, dan perlu kita lihat. Mencemar duli, tak apa, kita mencemar duli dengan berkhidmat. Ringankan tulang, ringankan tenaga, tak kisah apa. Biarlah orang kata malu, tak apa, kita buat kerana Allah. InsyaAllah, mana tahu dengan amalan tu Allah kata, aku kesian dia. Dan insyaAllah. Jadi setakat itulah saja pada malam ni. Saudara kita Bro Azro, saya kenal dia masa dia duduk di kuis lagi. Masa tu dia umur belasan tahun lagi belajar di kuis. Di antara pelajar-pelajar yang pertama lah belajar kuis tu, diploma apa tahu dia belajar. Dia kenal saya di situ lagi tu, di kuis lagi tu. Kawan-kawan dia ramai yang budak-budak kuis tu. Budak-budak masa tu bukan nama College Universiti Islam Selangor, tidak lagi tu, masa college lagi. Jadi Bro Azro dah pergi meninggalkan kita. Kita pun tak lama lagi akan pergi. Tak tahu entah bila, esok atau lusa, supaya pemergian kita diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita pelajari malam ni, apa yang tuan-tuan buat pahala-pahala hari ini, bacaan-bacaan, selawat-selawat, ataupun Quran-Quran yang tuan telah baca pada malam ni, tuan-tuan semua, puan-puan semua yang baca malam ni, kita niat, kita bersedekah, kita niat isalil sawab kepada beliau yang telah meninggalkan kita dengan usia muda, 30-an lagi dah meninggalkan kita. Dulu saya kata kawan saya Badrul Munir tak kahwin juga. Bro Azro ni pun tak kahwin juga. Dan Badrul Munir pun tak kahwin juga, tapi mati di depan Raudah. Allahu Akbar, mati di depan Raudah. Ini Bro Azro mati sedang berkhidmat kepada jemaah-jemaah foreigner yang datang. Masya Allah. Semoga Allah SWT menetapkan beliau, dan semoga Allah SWT himpunkan roh beliau di tempat yang terbaik. Dan apa sahaja tuan-tuan yang kita belajar dah, daripada dulu lagi kita belajar hadis ni, dah berapa lama, dah berapa banyak dah hadis. Dah hari ni kalau kuliah umumnya yang ke-91 kali dah, dan kuliah daurah kita dah 5 kali dah. Semua pahala-pahala tu kita sedekah kepada beliau. InsyaAllah dengan ini Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan beliau. InsyaAllah jangan lupa, insyaAllah itu juga jangan lupa daurah kita pada hari Jumaat ini. Jangan lupa daurah kita pada hari Jumaat ini jangan terlewat. Nanti kadang-kadang yang dah biasa pun terlewat juga masuk. Dah hari kedua tu baru nak masuk. Tak boleh lah. Dah 152 jam dah insya-Allah. 152 jam dah. Kita ada 450 jam lagi lah. Lebih kurang insya-Allah. Dah 152 jam semua sekali kita dah campur pengajian kita. Dah 150 jam 150 jam tu kalau tempat lain dah belajar 3 tahun atau 4 tahun, tuan-tuan belajar dengan 4 bulan sahaja. Berkat tu, Masya Allah. Masya Allah. Jumaat pagi ada pengajian umum tak? Jumaat pagi tak ada lah. Jumaat pagi tak ada lah. Tengok juga nanti saya tengok Jumaat pagi ni ada ke tak ada. Cuba tak ada lah, sebab kita Jumaat pagi nanti tengok esok. Nanti saya beritahu pada hari Khamis tu saya akan iklankan. Jadi kita iklan semasa ke semasa, sebab tu kita ada grup, senang kita nak iklan semasa ke semasa, sebab kita dah masing-masing ada tugas masing-masing. Tetapi dalam kesibukan itu ada kesempatannya. Dalam kesibukan itu ada kesempatannya. Semoga Allah SWT menyempatkan kita, memberi kesempatan pada kita untuk melakukan yang lebih baik.
yang melakukan perkara-perkara yang baik. Tak apa, saya tak apa tarik. Saya ni mengajar tu semangatnya. Mengajar tu seronok tu. Mengajar tu seronok. Ngantuk-ngantuk belum mengajar, segar balik. Ni nak gelap pula. Esok 5 pagi dengan pelajar-pelajar, saya bangun 4 lebih lagi. Pukul 5 tu saya dah ada kelas dah. Pukul 12 ni saya tak tidur ni, pukul 11. Pukul 12, pukul 12.30 baru nak tidur. So itulah tidur yang tengah hari tak tidur. Itulah, semoga Allah SWT bagi sihatkan pada saya, kekuatan. Tidur pun lewat malam pukul 12, 12.30. So pukul 4.30 dah bangun. Pukul 4, 4.30 dah bangun. Pukul 5 saya ada kelas dah. Dan daripada pukul 5 tu saya bangun, 4.30 tu saya bangun. So 12.30 malam pula saya jumpa tidur. Jadi tak tidur lah. Jadi moga Allah SWT, badan tak turun-turun pun. Badan tak turun-turun pun, InsyaAllah. Jadi jangan lupa daftarkan segera. Jangan terlewat, jangan tercari-cari pula. Cuma dalam daftar tadi, cuma dalam pendaftaran ni saya masukkan nombor akaun baru saya, sama dengan Bank Islam juga, sebab saya nak hidupkan akaun tadi, nak aktifkan akaun tadi. Jadi tuan-tuan nak buat nombor lama ke nombor baru pun terpulanglah. Jadi tuan-tuan kata, nombor baru pula ni. Tak apa, dua-dua simpan. Tapi jangan masuk dua-dua sudah. Masuk satu cukup. InsyaAllah yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat birahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, sudah 91 kali dah kami belajar secara umum dan secara daurah. Ya Allah, segala pahala yang kami pelajari, segala pahala dan bacaan, apa sahaja yang kami baca, ya Allah, apa sahaja pembelajaran kami pada malam ini, kami hadiahkan, kami isali sawabkan kepada saudara kami Bro Azro yang telah meninggalkan kami. Ya Allah, lapanglah kuburnya ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah, dan jadilah kuburnya di antara riyadul jannah, kubur-kubur sebagai kebun-kebun syurga, dan tempatkanlah ruhnya bersama dengan orang-orang yang beriman. Dan ya Allah, matilah kami dalam iman, matilah kami dalam iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.